Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'd. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar tadi saya telah membacakan satu ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan, diwajibkan ke atas kamu untuk melakukan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum daripada umat kamu, iaitu umat yang sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang sebelum diutus junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan mengerjakan ibadah tersebut kamu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala selepas kamu menjalankan ibadah tersebut. Inilah di antara maqasid, di antara hikmah berpuasa tersebut, iaitu puasa itu akan mendidik manusia, akan melahirkan insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah tersebut. Jadi untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, mesti melalui ujian, mesti melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji kita dengan perintah. Jadi ketaatan kita melakukan perintah tersebut akan menghasilkan keputusan yang membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama diturunkan untuk mendidik manusia supaya manusia tidak mengikut hawa nafsunya. Allah jadikan agama sebagai panduan kepada manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mentaati perintah Allah akan diganjari dengan pahala yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan umat Nabi berbanding umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi al-asharatu bi-ashri amsalihha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam digandakan pahalanya menjadi 10. Dan dosa yang mereka lakukan tidak digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa tersebut. Tetapi kebaikan yang mereka lakukan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang paling mulia yang dilakukan dalam bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu, kalau kita menelusuri, melihat penurunannya, maka kita akan dapati bahawa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Fihi hudan, dalam Al-Quran itu ada petunjuk dan keterangan-keterangan dan pembicaraan antara yang benar dan yang buruk.
hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan tentang petunjuk, wal furqan yang membezakan, dan juga Al-Quran itu memisahkan, menceritakan, membezakan antara yang hak dengan yang batil. Inilah Al-Quran. Jadi keutamaan orang yang membaca Al-Quran disebut oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapat hasanah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu diganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang dilakukan diganda oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 pahala. Saya tidak mengatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan lam itu satu huruf. Bermakna jika kita membaca Al-Quran, kita membaca alif lam mim, maka kita telah mendapat 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, dalam bulan Ramadan setiap pahala yang kita lakukan digandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keberkatan bulan Ramadan yang mulia ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa ini merupakan kefarduan Allah yang perlu dijunjung, yang perlu dijaga, yang perlu dilakukan dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya yang taqaddam, yang telah dilakukannya sebelum ini dan yang akan dilakukannya selepas ini. Itulah ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berpuasa dan mereka yang memahami kebesaran bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita melihat dalam Al-Quran bahawa hanya bulan Ramadan yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa bulan itu mendapat pandangan, mendapat sorotan yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana disebut di dalam Al-Quran, syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan dikaitkan dengan penurunan Al-Quran yang merupakan zalikal kitab la raiba fih, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, akan memandu orang-orang bertakwa, yang akan memimpin orang-orang bertakwa ke jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping sawab pahala yang besar kepada orang yang membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.